Okey, baik. Pada minggu lepas, kita telah lihat tentang pengangguran, okey, dan juga kita telah lihat apa itu pengangguran. Pengangguran ialah satu keadaan, satu situasi di mana terdapat tenaga buruh ataupun pekerja yang sanggup untuk bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Itu situasi pengangguran. Dan pengangguran ini akan mewujudkan lebihan penawaran buruh. Maknanya lebihan supply bagi buruh. Maknanya buruh terlalu banyak di dalam sesebuah negara dan ini adalah sesuatu yang kita kata sebagai pembaziran kerana ianya merugikan. Kerana patutnya kalau banyak pekerja maka macam-macam boleh buat. Macam-macam kegiatan ekonomi boleh buat. Tetapi bila ramai yang tak bekerja maka itu akan merugikan. Dan kita tahu bahawa kadar pengangguran. Kita tahu kadar pengangguran mesti kalau sebaik-baik kadar pengangguran mesti kurang daripada 4%. Maknanya kalau kurang daripada 4% bermakna 96% telah bekerja, hanya 4% sahaja yang tidak bekerja atau kurang daripada 4%. Lagi kurang, lagi bagus. Jadi itu kamu kena faham. So kadar pengangguran ini kalau katakan kurang daripada 4%, bermakna negara kita telah dianggap sebagai mencapai guna tenaga penuh. So itu berkaitan dengan kadar pengangguran. Dan kita telah lihat tentang kesan-kesan masalah pengangguran ini, di mana kesan pengangguran kita telah lihat iaitu berkaitan dengan terhadap ekonomi negara. Dan hari ini kita nak masuk berkaitan dengan kesan pengangguran terhadap masalah sosial negara. Kita tahu bahawa kalau kadar pengangguran yang tinggi, ini menunjukkan ramai anggota masyarakat yang akan menganggur dan kehilangan punca pendapatan. So golongan ini boleh menimbulkan masalah sosial negara. Iaitu kerana apa? Kerana kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan akan meningkat. So bermakna kalau menganggur, maka kemiskinan akan meningkat. Bila kemiskinan meningkat, maka akan menimbulkan masalah kekeluargaan. Masalah kekeluargaan seperti keluarga yang bercerai-berai, pergaduhan antara suami dan isteri serta anak-anak. Kerana apa? Kerana tidak mampu untuk memenuhi kehendak dan keperluan rumah tangga. Sebab itu, pengangguran bukan satu isu yang kecil. Dia isu yang besar. Dan kemudian akibat daripada pengangguran ini maka akan menyebabkan peningkatan kes jenayah negara. Jenayah akan meningkat. Jenayah akan meningkat kerana apa? Kerana mereka cuba untuk memenuhi keperluan dan kehendak juga. Cuma mereka tak ada duit. Jadi bila tak ada duit, tak ada kerja, jadi apa yang mereka buat? Mereka akan melakukan kegiatan jenayah seperti ragut, pecah rumah dan sebagainya. So sebab itu pengangguran ni bahaya. Dan kesan daripada sudut sosial yang keempat iaitu masalah kehilangan kemahiran dan keyakinan diri. Apa ni cikgu? Bila dah lama tak kerja, maka skill yang ada tu akan hilang. Skill yang ada tu akan hilang. Sebab itu macam cikgu pernah cerita kepada kamu semua. Cikgu pernah bekerja sebagai assistant restaurant manager. Cikgu pernah bekerja sebagai petani. Bercucuk tanam dengan bertani tanaman tebu seluas 5 ekar. Cikgu juga pernah menjadi pemuzik. Pemuzik. Kemudian cikgu pernah jadi CEO syarikat. CEO syarikat sendiri, di mana cikgu menjadi managing director dan juga handle banyak projek-projek kerajaan. But then, selama cikgu bekerja semua benda ni, cikgu tidak tinggalkan aktiviti mengajar. Aktiviti mengajar ni
okey, cikgu tak tinggal. Sebab cikgu takut nanti kalau katakan cikgu tinggalkan mengajar tu, cikgu risau kehilangan skill, kehilangan kemahiran mengajar. Jadi cikgu teruskan juga. Kadang-kadang pagi tu pergi kebun, petang tu pergi mengajar. Kadang-kadang pagi tu pergi masuk office untuk sebagai managing director, masuk office, siapkan kerja-kerja office apa semua dan sebagainya. But then petang masuk juga kelas, malam mengajar juga. Kerana apa? Kerana cikgu tak nak kehilangan kemahiran. Jadi inilah dia dikatakan sebagai 4 kesan pengangguran terhadap masalah sosial negara. Iaitu yang pertama, kadar kemiskinan yang akan meningkat. Yang kedua, akan menimbulkan masalah kekeluargaan. Yang ketiga, akan menimbulkan kes jenayah. Dan yang keempat, akan menimbulkan masalah kehilangan kemahiran dan keyakinan diri. Okey, baik. So, ini berkaitan dengan kesan pengangguran terhadap masalah sosial negara. Jadi, kita nak lihat hari ini berkaitan dengan berapa jenis pengangguran? Mungkin ramai yang bertanya, pengangguran ni ada banyak jenis ke? Ya, pengangguran ni sebenarnya ada banyak jenis. Ada beberapa jenis. Iaitu kalau kita lihat, sebenarnya ada 3 jenis berdasarkan punca pengangguran. Baik, jenis pengangguran ada 3. Yang pertama iaitu pengangguran kitaran cycle. Yang kedua, pengangguran berstruktur, iaitu yang berstructure. Dan yang ketiga iaitu pengangguran geseran. Apa itu pengangguran ini, cikgu? Jom kita tengok. Kita tengok yang pertama dulu, iaitu kita lihat tentang pengangguran kitaran. Baik, pengangguran kitaran ini berlaku apabila keadaan ekonomi, maknanya ekonomi seluruh dunia adalah lembab. Maknanya dia tidak mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan dia perlahan aja. Pertumbuhan ekonominya perlahan. Jadi, itu dikatakan sebagai ekonomi yang lembab, maka menyebabkan permintaan terhadap buruh berkurangan. Tak banyak syarikat yang nak ambil pekerja. Kerana apa? Kerana keuntungan yang sedikit, kemudian juga aktiviti perniagaan yang tidak meluas, hanya mampu bertahan aja kan. Jadi mereka tak ambil pekerja yang ramai. Jadi pengurangan dalam permintaan agregat. Maksudnya pengurangan dalam jumlah permintaan, iaitu jumlah barang dan juga jumlah perkhidmatan yang diminta pada pelbagai tingkat harga oleh pelbagai sektor pada suatu masa. Itu dipanggil permintaan agregat. Maknanya permintaan keseluruhan. Tetapi permintaan keseluruhan itu berkurangan. Jadi ini menyebabkan pengurangan dalam pengeluaran dan penggunaan buruh terpaksa dikurangkan. Jadi ramai tenaga buruh kehilangan pekerjaan kerana kebanyakan firma terpaksa mengurangkan pengeluaran atau juga memberhentikan operasi. Jadi kalau kamu lihat macam pandemik hari tu pandemik itu menyebabkan ramai yang menganggur, ramai yang tidak bekerja. Maka pandemik itu sebenarnya adalah dipanggil pengangguran kitaran. Kerana apa Kerana pada waktu itu ekonomi seluruh dunia adalah lembab dan permintaan buruh pun berkurangan. Dan pengurangan dalam permintaan. Ialah waktu pandemik tak ramai orang keluar untuk membeli barang. Jadi permintaan barangan itu semakin berkurangan. Jadi untuk mengurangkan kerugian, maka banyak firma terpaksa kurangkan pengeluaran ataupun terpaksa
memberhentikan operasi, dan bila berhentikan operasi firma, maka buruh pun ramai yang menganggur dan tidak bekerja. Boleh faham pengangguran kitaran? Dan kamu tahu tak kenapa dipanggil kitaran? Kamu tahu tak kenapa dipanggil cycle? Dia ada sebab dia. Okey, kamu tahu kenapa dipanggil pengangguran kitaran ataupun pengangguran cycle? Okey, kerana apa tahu? Kerana pengangguran ini berlaku setiap 10 tahun. Okey, setiap 10 tahun. Okey, setiap 10 tahun. Contohnya, kalau kita lihat okey, bermula pada tahun, kalau tak silap cikgu, pada tahun 1978 lah. Okey, 78 dah mula ada kemelesetan ekonomi. So ramai yang tidak bekerja. Kemudian pada tahun 1988 dia sekali lagi kemelesetan ekonomi lagi. Okey. Dan kemudian pada tahun 2008 juga berlaku 1998 juga berlaku kemelesetan ekonomi di Asia. Ekonomi Asia pun berlaku. Kemudian pada tahun 2008, okey, 2008 dan 2009 juga berlaku kemelesetan ekonomi. Dan 2018 kita juga mengalami kemelesetan ekonomi. So bermakna kalau kamu perhatikan dia punya graf okey, dia tahun setiap 10 tahun dia akan mengalami kemelesetan ekonomi. Okey, dan dalam tempoh itu dia punya wave dia, okey, dia punya gelombang dia macam ni, naik turun naik turun naik turun naik turun macam tu. Dia punya graf dia naik turun naik turun. So yang ini waktu turun ni mungkin pada awalnya mungkin pada tahun 1978. Kemudian dia turun lagi pada tahun 1988. Kemudian tahun 1998. Dan kemudian pada tahun 2008. So dia wave tau. Kemudian ekonomi naik balik. Masa ekonomi naik pada tahun 19, kita kata dalam 1983, 84 macam tu. 88 turun balik. Kemudian naik balik pada tahun 1992, naik. Lepas tu turun balik 1998. Lepas tu naik balik pada sekitar tahun 2004. Kemudian turun balik 2008. So dia cycle. Dia satu macam kitaran, naik turun naik turun naik turun. Sebab itu ini dipanggil pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran. Jadi jadi inilah yang kamu kena alert. Sekarang ni kita dah tahun 2022 kita baru saja melepasi kemelesetan ekonomi di mana bisnes baru nak naik balik, betul? Bisnes baru nak naik balik, so semua kedai banyak dibuka apa semua kan. So pada waktu ini apakah sebenarnya yang perlu atau patut dilakukan? Sebenarnya bila ekonomi baru nak naik ataupun dalam kemelesetan, sepatutnya apa yang seseorang ahli ekonomi ataupun masyarakat buat? Sebenarnya pada tahun-tahun kemelesetan, paling cantik sebenarnya adalah kamu naikkan, ataupun kita kata bukan naikkan tapi tingkatkan kemahiran, ataupun kita kata naikkan skill yang ada. Naikkan skill yang ada. Why? Sebab bila kamu belajar naikkan skill kamu, so pada ekonomi naik balik, waktu itu bisnes tengah boom, maka kamu sudah ada kemahiran yang diperlukan. Boleh faham? Boleh faham tak? Jadi untuk para pelajar macam korang semua Danisha, Khairina, Aish dan juga Nazira, jangan bimbang tentang masa depan kamu.
this is your right time sebenarnya. This is the right time untuk kamu belajar, kemudian juga dapatkan degree, dapatkan diploma setinggi mungkin. So by then, bila kamu dah dapat degree diploma, waktu itu bisnes sudah boom, ekonomi sudah boom, maka peluang pekerjaan pun telah pun terbuka dengan banyak. Nampak tak? So this is apa yang kita katakan sebagai cycle. So jangan risau. Jangan risau. So teruskan untuk belajar. This is the right time untuk kamu gain any knowledge, any skills, okay, untuk kamu gunakan pada masa hadapan. Okay, dan ingat dalam dunia ni, orang yang banyak skill, dia akan kita kata kekal relevan dan dia boleh, orang kata apa, bertahan lama. Bertahan lama. So, nak tanya sebelum itu pengangguran kitaran. So, itu yang pertama. Yang kedua, iaitu pengangguran berstruktur. Iaitu pengangguran berstruktur berlaku disebabkan oleh berstruktur ni berlaku disebabkan oleh apa tahu? Iaitu perubahan struktur ekonomi sesebuah negara. Perubahan struktur ekonomi ini disebabkan oleh kebergantungan ekonomi negara kepada sektor utama. Jadi seperti ketidakstabilan harga komoditi di pasaran dunia dan juga kepupusan sumber galian yang merugikan imbangan dagangan bagi negara membangun. So, pembangunan ekonomi membawa kepada perubahan dalam struktur ekonomi daripada sektor utama kepada sektor kedua yang menggunakan banyak automasi dan jentera. Dan ini menyebabkan penggunaan buruh yang berkurang dan mengakibatkan banyak pengangguran. So, penganggur tidak mampu untuk mendapat pekerjaan baru kerana kekurangan mobiliti dari segi kelayakan dan kemahiran. Baik. Cikgu tahu mungkin kamu ramai yang blur. Ramai kata, cikgu saya tak faham lah cikgu apa dia cakap ni. Pengangguran berstruktur ni. Okey, dia begini. Dia begini. Struktur ekonomi Okey. Baik, cikgu terangkan Baik. Pada tahun-tahun sekitar pada tahun 19 selepas merdeka 1957 hingga 1970, negara kita ekonomi apa? Ekonomi dalam sektor utama. Sektor utama tu apa? Iaitu dalam pertanian. Pertanian. Setuju? Setuju kan? 1957 hingga 1970 ekonomi negara kita dalam sektor utama, iaitu pertanian. But then apabila banyak masalah berlaku, iaitu apabila harga kita kata sektor utama ni selain daripada pertanian iaitu juga perlombongan. Perlombongan. Tetapi apabila harga harga getah jatuh. Jatuh maknanya harga getah di pasaran dunia jatuh dan ini merugikan. Begitu juga harga biji timah. Biji timah juga jatuh. Jadi ini menyebabkan negara kerajaan telah menukar ekonomi daripada 1970 hingga tahun-tahun 1980 iaitu bertukar kepada ekonomi sektor kedua. Sektor kedua iaitu apa? Perumahan dan pembinaan. Pembinaan dan juga satu lagi iaitu perkilangan. Sebab itu pada tahun-tahun 1970-an 1980 waktu tu dah banyak kilang-kilang dibina. Tetapi waktu ini masih ada lagi sektor utama ni masih ada, iaitu pertanian dan juga perlombongan. Perlombongan masih ada. So pada tahun 70 hingga 1980. Kemudian pada tahun 1980
hingga 1990. Okey, ekonomi diberi keutamaan kepada apa? Ekonomi sektor kedua, iaitu pembinaan dan perkilangan. Okey, perkilangan. So pada waktu ini memang berlaku banyak, okey, ramai orang bekerja di sektor perkilangan, dan pada sekitar tahun 1990, bermula pada tahun 1992 lah sampai tahun 2000. Okey, so kita dah pergi kepada ekonomi, okey, sektor ketiga. Okey, iaitu sektor ketiga ini iaitu merangkumi sektor-sektor keuangan, kemudian juga sektor insurans, okey, juga sektor pelancongan, okey, pelancongan, pengangkutan dan sebagainya. So di sini, baik, macam mana boleh berlaku pengangguran? Okey, korang tengok betul-betul Baik, apabila harga getah jatuh, pada waktu ini siapa yang ramai? Okey, ramai orang bekerja sebagai petani. Baik, petani, betul petani dan juga pelombong. So apabila ekonomi berubah daripada sektor utama berubah kepada sektor kedua, maka kena ingat petani dengan pelombong dia tak boleh tukar tiba-tiba jadi apa? Jadi pekerja kilang. Pekerja kilang ataupun juga kita kata supervisor kilang, kemudian technician kilang. Okey. Tak boleh. Sebab apa? Mereka tak ada skill. Okey, nak pergi bekerja sebagai pekerja kilang, mereka tak dapat pergi, tak dapat join. Sebab apa? Petani dengan pelombong ini tiada kemahiran. Okey, tiada kemahiran dalam bidang dalam industri, dalam perindustrian. Maknanya dalam perkilangan lah. Perkilangan. So tak ada kemahiran. Jadi apabila tak ada kemahiran, apa yang akan berlaku kepada para petani dan pelombong ini? Inilah orang-orang yang bila tiada kemahiran, maka mereka lah yang akan menganggur. Ini yang menyebabkan berlaku pengangguran. Itu satu. Baik, katakanlah kemudian 1970s to 1980s. So pekerja kilang, supervisor kilang, technician semua, bagus semua. Okey, diorang boleh bertahan sampai tahun 1990. Tetapi apabila masuk kepada ekonomi sektor ketiga, okey, daripada sektor kedua ni nak pergi kepada sektor ketiga, okey, perlunya kemahiran baru. Seperti kemahiran apa? Seperti kemahiran komputer. Okey. Kemudian maknanya menggunakan Excel, okey, Words dan sebagainya. Okey. Jadi, kalau kamu lihat di sini, mampu tak untuk orang-orang pekerja kilang ini mereka berubah daripada pekerja kilang nak jadi kepada kerani komputer? Boleh ke dia jadi kerani komputer? Ataupun juga technician komputer. Okey, komputer tak boleh. Memang tak. Okey, sebab mereka tak mampu untuk pergi ke bahagian ini, tak mampu pergi ke sektor itu. Kerana apa? Sama masalahnya, iaitu kerana apa? Tiada kemahiran. Tiada kemahiran, iaitu kemahiran apa? Kemahiran komputer. Nampak tak? Ya, betul. Jadi orang-orang inilah yang akan menyebabkan berlakunya pengangguran. Jadi kalau kita lihat pekerja kilang ni tiada kemahiran komputer, maka orang-orang inilah yang akan menyebabkan berlakunya pengangguran. Sektor tu berubah dengan perubahan masa cikgu. Ya, betul. Dia berubah dengan perubahan masa satu, tapi dia berubah kerana apa? Tengok betul-betul. Dia berubah kerana perubahan struktur ekonomi. Nampak tak? Iaitu perubahan struktur ekonomi. So dulu ekonomi apa? Ekonomi sektor
utama. Okey. So sektor utama okey bertukar menjadi okey ekonomi sektor kedua. So di sini dia tak dapat nak masuk sektor kedua. Orang yang ada di sektor kedua pula tak dapat nak pergi ke sektor ketiga. Nampak tak? Jadi itu yang dikatakan perubahan struktur ekonomi, iaitu perubahan ekonomi daripada sektor utama kepada sektor kedua dan kepada sektor ketiga. Dan sektor ketiga ni pula orang-orang yang dah kemahiran komputer, Excel ni juga kan, akan juga mengalami perubahan dia nanti. Iaitu orang sekarang dah kena apa? Orang sekarang paling penting sekarang ni kena ada kemahiran untuk buat website, kena ada kemahiran untuk penggunaan media sosial, bagaimana untuk marketing di TikTok, di Facebook, di Instagram. So siapa peniaga-peniaga yang tak boleh buat promosi di Instagram ke di Facebook ke ataupun di TikTok, maka mereka dah ketinggalan. Mereka dah tak mampu nak bersaing. Nampak tak? Ini yang dikatakan kita kata perubahan struktur ekonomi. Dan sebab itu sebenarnya is a very challenging untuk orang-orang seperti ayah kamu, mak kamu, even cikgu sendiri. Sebab even macam cikgu cikgu kena follow the trend. Kena ikut trend. Kena ikut trend. So orang dulu kalau dulu kena belajar, kalau nak buat tuition kena pergi tuition center, panggil semua pelajar, mengajar di whiteboard dan sebagainya dalam kelas. So sekarang ni cikgu kena follow trend, iaitu apa? So kena gunakan online. Dan kalau online pula tak bolehlah semata-mata background tu mestilah background rumah kah, belakang tu ada bilik lah, ada almari lah, belakang tu ada TV lah. Tak. So kita kena update, kena ada background green screen. Kita ada so kena update. So orang yang selalu update selalu update skill dia, kemahiran dia, orang itulah yang akan dapat elakkan diri daripada pengangguran. Nampak tak? Nampak tak sektor ini berubah menyebabkan apa? Pengangguran pun berlaku. Jadi kalau cikgu, bayangkan kalau cikgu semasa mula-mula PKP, cikgu tak bertukar kepada online. Cikgu teruskan juga nak pergi fizikal kan. End up mungkin cikgu sekarang ini tak mengajar. Sebab apa? Bergantung sangat kepada tuition center. Tuition center pula 2 tahun dah tutup. Kan. Jadi cikgu kena cepat berubah. Cepat untuk ambil tindakan dan cepat tingkatkan kemahiran. Itu cara dia. So begitu juga kamu. Kamu kena upgrade cepat. Upgrade skill kamu. Tapi cikgu rasa korang TikTok, sosmed ni dah expert dah kan? Sosmed kamu dah expert kan? How to use TikTok, how to use Insta, how to use mungkin FB tak kot. Biasa je cikgu. Baik. So kadang-kadang kan cikgu nak hire seorang lah kan. Seorang para pelajar cikgu ni, mana-mana yang ada, yang mana-mana mahir dengan TikTok dan sebagainya. Cikgu nak hire dia untuk apa? Untuk promotekan kelas cikgu lah melalui TikTok. Sebab cikgu tak erti nak guna TikTok. Tak erti nak guna TikTok. Tak tahulah korang memang dah biasa guna TikTok, tak tahulah. Jadi so itu kekangan yang ada lah. Baik. So bermakna kita telah belajar tentang 2 jenis pengangguran. Pengangguran pertama, pengangguran kitaran akibat perubahan ekonomi, keadaan ekonomi. Yang kedua, pengangguran berstruktur. Kerana apa? Kerana perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi Dan
Okey, kita lihat di sini iaitu pengangguran geseran yang ketiga. Pengangguran geseran iaitu juga dipanggil sebagai pengangguran normal. Geseran ataupun pengangguran normal. Baik, pengangguran geseran ataupun pengangguran normal ini sebenarnya satu keadaan tenaga buruh yang tidak bekerja dalam satu jangka masa apabila berlaku perpindahan pekerjaan. So, pekerja yang kurang mobility, maknanya kurang kemahiran dan juga kurang perubahan dia, okay, ataupun pekerja-pekerja yang kurang mendapat maklumat tentang peluang-peluang pekerjaan yang terdapat di pasaran. Dan lepasan universiti biasanya mengalami keadaan pengangguran geseran untuk tempoh sementara kerana masih mencari pekerjaan yang diingini. Maksudnya di sini, pengangguran geseran ataupun pengangguran normal ni adalah pengangguran untuk orang-orang yang baru lepas grad, sementara menunggu untuk mendapat pekerjaan yang diingini. So waktu yang kita kata waktu yang menganggur itu dipanggil pengangguran geseran. Jap. Waktu Dila dia nak foggingnya. Korang dengar bunyi fogging tu? Sekejap, cikgu offkan original sound. Waktu Dila dia nak fogging je. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, inilah dia pengangguran, jenis-jenis pengangguran. Dan pengangguran jenis ini, iaitu pengangguran geseran ini merupakan pengangguran jangka pendek. Okay, dan berada pada kadar yang sangat rendah, iaitu 2% hingga 4%. Okey. Okey. Baik. So, apakah yang menyebabkan faktor penyebab pengangguran geseran? Okey, ini 5 sebab. Okey, mungkin ramai yang mungkin juga seperti mana yang pernah ditanyakan oleh Nazira tentang faktor penyebab pengangguran geseran ini. Okey, kenapa? Sebab pertama sikap penganggur. Okay, yang terlalu memilih pekerjaan. Okay, sehingga sanggup menganggur bagi menunggu peluang pekerjaan yang terbaik. Itu satu, sikap penganggur yang terlalu memilih pekerjaan. Dan kemudian yang kedua, penganggur juga ada sikap tidak bersungguh-sungguh atau kurang berminat untuk mencari pekerjaan. Ada. Yang ketiga, kekurangan maklumat tentang pekerjaan yang ditawarkan dan pekerja yang kurang mobility. Yang kurang mobility maknanya kurang kemahiran. Kurang kemahiran. Itu kurang mobility kemahiran. So sebab itu pekerja yang lebih banyak kemahiran lebih disukai oleh syarikat-syarikat dan firma. Itu penting untuk ada mobility dan kekurangan maklumat serta seterusnya. Penganggur, ada juga penganggur yang lebih suka membuat kerja-kerja yang tidak formal dan tidak tetap sebagai mata pencarian. Ada juga. Dan faktor yang keempat iaitu majikan yang mengambil masa yang lama dalam memilih pekerja-pekerja baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Memilih pekerja baru, ambil masa yang lama. Nak study satu-satu permohonan pekerja tu, kan? Okey, baik. Cikgu nak tanya kamu lain. Okey, manakah satu faktor ini yang kamu rasa ianya memang patut? Memang patut.
manakah faktor yang kamu rasa memang patutlah cikgu. Contohnya macam nombor 1. Patut ke seorang penganggur menunggu untuk menunggu peluang pekerjaan yang terbaik? Patutkah dia tidak bekerja dan menunggu dan sanggup menganggur? Tak patut Baik. Contoh kalau katakan kamu ada kemahiran, iaitu kamu keluar degree ataupun diploma, kamu ada degree ataupun diploma dalam bidang farmasi ataupun dalam bidang bisnes perniagaan. Okey, jadi kamu rasa macam aku nak cari jawatan eksekutif dalam syarikat, katakan syarikat perkapalan. So syarikat-syarikat lain tak nak, syarikat perkapalan juga. Jadi kamu cari-cari tak dapat, cari-cari tak dapat, kena tunggu. Kena tunggu. Sanggupkah kamu tak bekerja selama 2 tahun ataupun 3 tahun semata-mata untuk menunggu? Tak patut kan? Tapi nak tanya kamu sanggup ke untuk mula-mula sementara nak cari duit ni, aku nak kerja kat Maidin lah sebagai cashier. Aku nak kerja kat Maidin lah sebagai pekerja store. Sanggup? Sanggup tak bekerja? Sanggup Danisha? Sanggup. Nazira sanggup? InsyaAllah sanggup okey, baik. Okey. Dan juga Aish, Nazira, sanggup ke tak sanggup? Sanggupkah kamu untuk bekerja? Okey, contohnya di McDonald dulu ke, di KFC dulu ke, sebelum kamu apply. Sure, why not? Sure, why not? Okey, baik. So, bagus. Okey, bagus tindakan itu Okey, tahu kenapa? Baik. Kamu tahu tak? Kalau katakanlah kamu 2 tahun lah, let's say 2 tahun 2 tahun kamu tak bekerja. Kamu tunggu pekerjaan yang kamu nak. Tuk pekerjaan tu sampai. Kamu pun apply. Pergi interview. Bila pergi interview, interviewer akan tanya. Okay, so sekarang ni you apply kerja ni kan? Ya, betul. Sekarang nak tanyalah, okay, before this kamu buat apa? Untuk 2 tahun ini, setahun 2 tahun ni kamu buat apa? Saya tak buat apa. Saya just duduk rumah dan tolong-tolong mak ayah saya menguruskan rumah. Kemudian sebab saya memang tunggu kerja ni, dan apabila kerja ni keluar, saya mohonlah. Dan saya berharap sangat supaya dapat kerja ni. Betul, selama ni 2 tahun kamu tak kerja lah? Tak, saya tak kerja. Sebab saya tunggu peluang ini. So alasan kamu, saya nak tunggu peluang ini. Kamu tahu tak? As a interviewer, dia akan kata apa tahu? Bahawa kamu ini memberi tanggapan impression kepada interviewer, iaitu interviewer akan kata apa? Bahawa kamu ini adalah seorang yang malas. Yang kedua, orang yang sanggup membazirkan masa untuk menunggu untuk mendapatkan peluang. Dan orang-orang seperti ini memang sukar untuk diambil bekerja oleh majikan. Percayalah cakap-cakap. Nampak tak? Ingat interviewer bukan semata-mata nak tengok skill kamu, tapi dia nak tengok macam mana kamu punya pemikiran. Contoh kalau Danisha minta kerja, kemudian interview tanya, apa you buat 2 tahun ni? Saya bekerja kat McDonald. Kemudian saya ada bekerja di sebuah kedai farmasi di Guardian. Saya bekerja sebagai cashier. So ada pengalaman lah. Ya, ada pengalaman. Pengalaman kat situ 6 bulan. Kemudian saya telah bekerja selama setahun di shopping mall, iaitu di Parkson. Di Parkson saya bekerja sebagai sales assistant. So saya ada kerja saya menyusun barang dan juga entertain para pelanggan untuk membeli barang. Itu memberikan kredit kepada interviewer. Interviewer akan kata apa? Budak ini rajin cari duit. Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan diri. Nampak tak? Ya, betul. Betul. So, take note bahawa kalau tak ada pekerjaan, kerjalah apa pun, tak apa. Sebab itu yang akan beri kredit kepada kamu untuk dapat pekerjaan yang lebih besar. Dan
buang masa. Okey. So itu sebenarnya ah, tunggu kerja tu kita pergi cari kerja kat negeri lain. Orang yang interview still akan beri tanggapan yang baik. Apa jadi kalau kita ambil kerja di Shah Alam? Okay. Tetapi sementara tunggu kerja itu, kita pergi cari kerja kat negeri lain, orang itu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. As long as interviewer tu tahu kamu telah menggunakan masa, masa kamu tu selama setahun ke 6 bulan ke, untuk something yang benefit pada kamu. Seperti berusaha mencari pekerjaan, bekerja di sana, bekerja di sini, bekerja di Perak, bekerja di Johor, dan sekarang kerja di Shah Alam. So, orang kata apa, location tak penting. Yang penting, dia telah tahu bahawa kamu memang berusaha untuk mendapat pekerjaan. So, itu. Ingat kredit yang sangat penting. So, jangan buang masa. Jangan buang masa. Nasihat cikgu, jangan. Okay. So, sikap penganggur ini yang perlu kita elakkan. Itu satu. Okay. Dan yang kedua, penganggur tidak bersungguh-sungguh dan kurang berminat untuk mencari pekerjaan. Ketiga, kekurangan maklumat. Tapi zaman sekarang ni mustahil untuk kekurangan maklumat. Okay. Kamu boleh cari je maklumat tentang pekerjaan yang kamu nak. Rugi. Ya, kalau tak cari. Dan penganggur lebih suka buat kerja-kerja yang tidak formal. Sebagai contoh ya, kerja yang tak formal ni sebagai contoh macam kerja-kerja seperti menolong bapa kamu, bekerja di ladang, tolong sikit-sikit. Itu tak formal. Itu tak formal. Ataupun bekerja, berniaga sikit-sikit dengan mak kamu. Ada hari bekerja, ada hari tak bekerja. Ada hari berniaga, ada hari tak berniaga. So itu itu sebenarnya adalah pekerjaan yang kadang-kadang ramai orang suka sebab tak terikat kepada sesuatu pekerjaan. Tapi nasihat cikgu lah nasihat cikgu. Bila kamu dah habis grad, nanti dah diploma apa semua, jangan stay kat rumah. Kalau kamu stay kat rumah mak ayah kamu still takkan cari kerja. Sebab apa? Kamu selesa. Apa yang aku nak? Makan mak ayah aku bagi walaupun dah habis grad Makan mak ayah aku bagi. Kemudian juga rumah pun dah ada. Kan? So buat apa nak kerja? Itu salah. Itu salah. Jadi, kamu kena keluar. Duduk bujang, duduk dengan kawan-kawan dan kamu tahu bagaimana untuk berusaha mencari pekerjaan. So, fikirkan tentang itu ya. Fikirkan tentang itu. Baik. So, ini ada faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran geseran Sikap penganggur yang terlalu memilih pekerjaan, penganggur tak sungguh-sungguh, kekurangan maklumat, penganggur lebih suka buat kerja-kerja yang tidak formal, dan satu lagi majikan sendiri yang mengambil masa yang lama dalam memilih pekerja-pekerja baru. So itu berkaitan dengan pengangguran. Pengangguran. So ingat apa yang kita belajar pada hari ini iaitu berkaitan dengan pengangguran, iaitu kita telah lihat apa itu pengangguran. Kita telah lihat apa itu pengangguran, dan yang kedua kita telah lihat tentang kesan masalah pengangguran terhadap ekonomi negara dan juga terhadap masalah sosial, dan kita lihat jenis-jenis pengangguran. Ingat, jenis pengangguran ada 3, pengangguran kitaran, pengangguran berstruktur, dan pengangguran geseran. Pengangguran kitaran berkaitan dengan keadaan ekonomi yang lemah. Yang kedua, pengangguran berstruktur kerana perubahan struktur ekonomi. Daripada sektor utama pergi kepada sektor kedua dan juga sektor ketiga. Dan satu lagi iaitu pengangguran geseran, iaitu pengangguran yang sementara, iaitu seperti lepasan universiti, sementara menunggu peluang pekerjaan. So itu pengangguran.
Okey. Baik. Ada soalan tak berkaitan dengan pengangguran ini? Ya, nak tanya